Hai, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Best tak dapur I meriah kan? Sebenarnya hari ni I nak masak dengan seorang kawan yang cantik, yang meletup, yang dah lama I tak jumpa. And I tengah tunggu dia tak sampai lagi. Jadi sekarang ni kenalah kita siapkan bahan-bahan dulu. Okey, apa ni? Waalaikumsalam. Ya Allah, baru cakap pasal you. Kamu. Baik, you sihat tak? Sihat, Alhamdulillah. Kenapa you makin cantik? Kenapa you makin cantik? Kenapa kita makin cantik? Alhamdulillah. Lupa nak cakap Kenapa kita tak kahwin lagi? Overrated. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Okay, tapi sebelum kita masak, I think you kena pakai uniform dulu. Oh, boleh. Mana? Yelah, kejap lagi kita nak makan, nak selfie. Betul. Cantik baju raya you. Terima kasih influencer live. Okey. So, Alright. I ada benda yang sangat special nak masak hari ni dengan you. Iaitu lontong. You suka lontong tak? Oh, ya Allah. Ini adalah makanan tradisional hari raya yang my mum selalu masak. Kan? I Ya. pun sama. Kalau sarapan pagi tu memang kena lontong. Tapi lontong hari ni dia extra special. I tahu kalau I datang sini jumpa you mesti ada extra special. Okey, lontong yang kita nak buat hari ni sebenarnya adalah lontong ketam ala Nona. And dia lagi extra special sebab hari ni kita nak guna ketupat ala nasi lemak Nona. Baru ketupat ni. Okey, memang langkah kanan sebab I tak pernah rasa lagi. Okey, so kita nak start. Tapi kita nak start dengan rebusan kita punya ketupat ala nasi lemak Nona dulu. Okey, so kita ada comel kan? Dia kecil. So kan, I suka sangat-sangat guna ketupat Nona. Dan sebenarnya ada dua versi yang baru. Ada dua jenis yang baru iaitu ketupat ala nasi lemak, I tunjuk tadi, dan ketupat ala nasi ayam. Ya Allah, meriahnya. You cuba bayangkan ketupat ala nasi ayam tu masak dengan soto. So senang je. Mula-mula macam biasa kita nak kena bersihkan lah. Okey, so kalau kat rumah tu mungkin diorang tak tahu kena cuci. Kita kena cuci dulu. Sama macam masak nasi, kita kena bilas dia dulu Kenapa kita bilas dia? Kita bilas dia supaya kita nak buang kanji yang berlebihan. Kalau kita tak basuh dia akan jadi lebih melekit. Betul? So kita nak bilas dia sekejap. Lepas tu kita bilas dan inilah dia punya rahsia iaitu rempah ratus istimewa. So dia ada macam-macam jenis rempah ratus kat dalam ni. Yang nasi lemak punya berlainan dengan nasi ayam. So kita nak rebus air ni dulu. Okey. Kita nak masukkan perencah, kita rebus air dalam lebih kurang 5 minit sampai dia dah mendidih. Baru kita masukkan kita punya ketupat kita. Senang kan? Okey Lala, so kita nak start dengan rebuskan kita punya ketupat ala nasi lemak Nona ni dulu. Okey. So senang je. Sebenarnya kita nak kena basuh ketupat kita dulu. Basuh paket-paket ni. Macam kita nak masak nasi. Itulah nak cakap nasib baik Anis bagi tahu sebab ada orang dia tak tahu dia ingat dia boleh terus rebus kan. Okey, tujuan kita basuh kita punya ketupat ataupun nasi sebenarnya bukan pasal kotor. Ada orang cakap sebab kotor. Bukan. Sebab kita nak buang kanji yang berlebihan. Sebab bila ada terlampau banyak kanji nanti dia melekit. So kita tak nak dia melekit, kita nak dia padat dan orang cakap apa, nice and supple. Macam tu Mak Saleh cakap. So lepas kita dah bilas dia, kita nak rebus dia punya secret ingredient dia. Inilah secret ingredient dia yang bagi dia rasa meletup-letup. Iaitu dia punya perencah nasi lemak. Jadi kita letak ni barulah Rasa dia. Betul. Dan lagi satu dia ada perencah nasi ayam. Dan apa yang Ani suka sangat Lala pasal kita punya ketupat ala nasi lemak dan juga ketupat ala nasi ayam Nona ni sebab dia mudah disediakan. Okey. Kalau tak ketupat, cuba bayangkan Yelah, dulu kita buat ketupat yang secara tradisional. Ya betul, berhari-hari. Ya Allah, berhari-hari. Nak masukkan beras tu, pernah try tau dulu. Nak masukkan ke lubang ketupat tu kan. Ya Allah. Dia berterabur, dia bukan yang masuk kat dalam dia punya ketupat tu sendiri banyak ni. Yang keluar banyak tu satu mangkuk kan. So kita dan okey, kalau lah katalah dalam beli kan, lepas tu ingat macam
alamak, beli hari ni tapi tak ada masa, sibuk kan nak kena shoot all the time. Lepas tu, bulan depan boleh masak. Tapi jangan risau sebab dia boleh tahan dia punya jangka masa 2 tahun. Lama kan? Okey, so kita nak start. Mungkin Laila boleh tolong Anis bilaskan. Boleh. Anis bagi tahu je tau. I boleh tolong, okey? Memanglah sebab tu I panggil you. Alright. You memang sekarang ni favourite I. Oh, ya ke? Ya, 2 minggu. Sekarang je ke? I dah lama. Dah lama, tapi kita kan dah berpisah lama. Kita tak berjumpa dah lama kan? Okey, so kita bolehlah rebus dia. So, senang je mula-mula kita nak rebuskan. Kita boleh secret ingredient. Dia punya rempah ratus. So, kita nak didihkan dalam 5 minit macam tu lah. Okey, Lepas sekejap je tu, kan? Sekejap je. Lepas tu kita masukkan kita punya ketupat. Lepas kita dah masuk ketupat tu, kita rebus dia lebih kurang 1 jam. 1 jam tu sekejap lah sebab kalau tak dia berjam-jam. Yelah, kalau ketupat zaman dulu yang kita buat tu kan? 2-3 jam. Lepas tu nak sesukkan dia berjam-jam lagi. Betul. Lepas tu kadang-kadang bila kita angkat mungkin ada yang belum masak. Betul. Ataupun nasi tu dah masak tapi dia tak cukup masak. Okey, senang je. So kita nak masukkan dia punya secret ingredient. Warna hijau. Mesti rasa pandan-pandan, pandan, lemak. Yang penting memang sedap teramat. Sama-sama Cik Anis. Lala. So ni kita tunggu dia mendidih. 5 minit cukup ya? Sekejap, tak sampai 5 minit tu sebab I dah panaskan air dulu. Tapi kalau air tu tak panas, kita didihkan dia lah lebih kurang 5 minit. Lepas tu kita masukkan je ketupat ni, kita rebus dia 60 minit. 60 minit tu sebenarnya sekejap je. Yelah. Sebab kalau dulu-dulu punya ketupat berjam-jam. Tu belum cerita masukkan beras dalam lubang ketupat tu masuk tak masuk bersepah semua kan? Yang tak masuk banyak ni, masuk banyak tu. Betul tak? Kan? Lepas tu ada yang dah lepas rebus angkat tak jadi, tak masak ke apa. Tak masak cukup. Okey, ni lah nak cerita satu lagi tips. Sebenarnya orang ingatkan 1 jam tu lama, tapi 1 jam tu untuk rebus ketupat sekejap saja. Sebab ketupat memang mengambil masa yang lama untuk rebus. Okay? Kalau kita kurang rebus ketupat tu, dia bukan tak masak. Nasi tu bukan dia mentah, dia akan masak. Cuma dia akan jadi perui. Itulah, jadi kita sebenarnya kurang masa nak spend masa dengan family hari raya. Betul. Nak pergi selfie lah, nak borak-borak dengan bakal tunang. Salah. Nak pakai makeup 2 jam. Okey, kita boleh masukkan. Boleh masukkan Lain daripada okey tak, sebenarnya sekarang ni bila nampak ketupat ala nasi lemak, lepas tu ada pula ala nasi ayam kan? Ya. Rasa apa tau? Kita makan tu dia ada rasa extra special. Ya, betul. Kalau dia bukan dulu rasa original kan? Jadi dia ada rasa kuah-kuah tadi. Lepas tu kalau kita makan ni sahaja pun dah sedap. Sedap. Mesti nak try kan lepas ni? Mestilah. Yalah, why not? Sebab dia halal, mudah, sedap, berkualiti. Memang kenalah cuba, betul tak? Betul, mesti. I akan cuba. So ni nak kena tutup kan? Kita tutup, kita biar dia masak 60 minit tapi kita dah biar dia dalam 10 minit kita bobek-bobek tu. Okey, so yang ni lah kita punya rempah ratus yang kita kena blend. Okay, tapi macam saya cakap lah, saya dah siapkan untuk you. Tapi nak tunjuk je lah, kita gunakan cili merah hidup cili padi. Okey, selalunya orang tak gunakan cili padi dalam tutup. Okey, dia orang selalu kalau nak pedas tu hidangkan dengan sambal. I pun suka hidangkan dengan sambal. Tapi kalau ni macam dah komplit lah, dia dah cukup pedas. Okay, kita tambah sikit je, 4 biji macam tu je. Lepas tu kita ada kita punya bawang merah, bawang besar. Okay, sebab apa kita guna 2 jenis bawang? Sebab rasa dia berlainan. Oh ya ke? Yes. Ya Allah, selama bawang hidup 17 tahun ni, 17 tahun tau. Baru tahu ada beza rasa. Bawang merah ni dia lebih banyak gula. So dia lebih manis. Sebab tu kalau kita rasa bawang goreng tu dia rasa manis kan? Bawang goreng pakai ni. Yes, betul. Okey, bawang merah. Bawang besar. Okey, bawang besar ni yang ni jenis bawang besar yang manis juga sebab dia color dia lebih merah. So dia ada yang bawang merah yang tak begitu merah, yang the lighter one kan. Yang tu kurang kurang panja. Rasa ni lebih kuat. Okey. So boleh guna juga tu, tapi kalau kita guna bawang merah yang tak merah macam ni, yang light color tu, kita guna lebih. Boleh guna 2 biji So
Lepas tu kita guna kunyit hidup. Macam saya cakap, kalau kita nak masak sedap, guna barang yang berkualiti tinggi. So of course kunyit hidup lebih lah lagi sedap pada kunyit serbuk, betul tak? Dan kita guna bawang putih, itu saja. Okey, jadi ini bawang yang I dah blend siap-siap lah. I blendkan sama, okey? Sekali. Bawang merah dengan bawang besar tadi. Lepas tu ini pula kita punya bawang putih. Juga dah siap blend. Siap-siap lah untuk you. Ini I dah campurkan cili merah, cili besar dengan cili padi. Bukan cili padi merah ya. Lepas tu kunyit hidup pun dah blend. Lepas tu ini dah rendam dalam air panas dan dah di-blend. Ini adalah ikan bilis. Setengah orang tak letak ikan bilis. Diorang guna udang kering je. Tapi I suka campur. Okey, sebelum kita start, kita cerita bahan-bahan lain dulu. Okey. Kat sini kita ada serai yang dititik. Okey. Ini serai belakang rumah. Nampak sangat segar. Ada kebun besar dekat belakang tu. Tadi I dah pusing juga satu rumah you. Baru I masuk masak. Best kan? Pun dah masuk dah? Sikit tadi, hujung kaki. Hujung kaki. Cukuplah tu untuk hari ni ya. Okey, lepas tu kita ada galanggal. Bahasa Melayu dia jeng jeng jeng. Lengkuas. Yes. I punya kampung kat England. Okey, sebab I dah mix dengan Malay sikit. Asam glugo. Okey, asam glugo ataupun asam Jawa. Salah. Bukan. Asam keping. Okey. Asam Jawa paste. Kita buat tu yang berbiji-biji tu kan. Ada beza ke kalau kita masak? Rasa dia tu ada beza? Okey, kalau you pertama kali lah nak masak asam keping ke asam Jawa ni, I suggest you guna asam Jawa sebab dia lagi senang nak kontrol. Okay. Asam keping ni kita kena rebus dia lama, barulah rasa masam tu keluar. Oh ya. Walaupun resipi macam ni, I lagi suka guna asam keping sebab memang kita akan rebus dengan resipi macam ni ataupun laksa kita rebus lama kan. So selamatlah untuk kita guna asam keping. Tapi kalau kita nak masak yang tumis-tumisan tu, kita tak rebus lama-lama, lagi better untuk guna asam Jawa. Okay. Rasa dia memang ada sedikit lain, okay. Tapi asam Jawa ni lagi senang kita nak kontrol dia punya kemasanan. So kalau tak cukup, sebab bila kita masukkan dia terus rasa. Betul tak? Betul. So kalau tak cukup, kita boleh tambah sikit-sikit. Tapi asam keping ni dia ambil masa dalam 20 minit ataupun lebih untuk betul-betul rasa masam. Lepas tu kita ada condiments dia, okey. Kita ada pucuk, okey, tahu kering. Actually pucuk lah, bukan tahu kering. Dah ada banyak jenis tahu kering kan. So kita gunakan pucuk, kulit tahu kering. Kita ada tahu yang telah digoreng dan di-cubekan, okey. Kita ada tempe yang dah dihiris. Kita ada kacang panjang. Okey. Lepas tu ada lagi, yang ni wajib lah. Nampak kan dalam kita ada kubis. Sengkuang. I rendam dia dalam air supaya dia tak lebam. So potong panjang-panjang ya. Macam french fries. Dan ada lobak merah. Carrot. Dan kita ada sukun. Itulah yang bahan-bahannya. Memang meriah lah. Sebab itulah selalunya kita hidangkan ni untuk raya. Sebab raya kan meriah. Betul tak? Kan? Ya. Orang Melayu ni bila kita celebrate raya, lauk-lauk kita meriah. Betul. So kita nak masukkan sedikit minyak. So bila I cakap sedikit minyak tu bukanlah macam kita nak goreng, tapi minyak tu haruslah cukup supaya kita boleh tumis segala rempah sampai dia pecah minyak. Sekarang ni kita nak masukkan kita punya bawang. Okey, sebab ada bawang merah, bawang besar. And then kita boleh masukkan kita punya bawang putih. Okey. Kalau katakan cili. Okey, kalau katakan kita tak blend tapi kita tumbuk ke boleh? Atau boleh. Kita potong hiris halus-halus pun boleh. Hiris halus-halus tak boleh. Tumbuk boleh, tapi besoklah kita makan. Kenapa? Tak faham. Okey, nak tumbuk dia. Okey, kunyit I nak guna separuh saja. Ni dah tadi terblend lebih ya. Tapi tak apa, yang ni pun kita boleh rebus juga, minum. Lagi satu tips awet muda. Okey, kita mana-mana pun boleh. Kita punya udang kering. Okay. Belum masak, bau dia dah naik ya. Kita punya ikan bilis. Faham? Alright. Okay. So,
Senang je. So kita nak tumis. Okey, nampak tak? Dia punya minyak tadi nampak macam banyak kan? Ya. Tapi dia dah serap segala minyak. So sekarang ni kita nak kena tumis dia sampai Masak. Ya, sampai. Kita nak tumis dia sampai dia pecah minyak balik Sampai dia semula. pecah Sampai minyak tu minyak. keluar balik semula. So Lala boleh tengok kalau tengok nampak tak dia punya minyak dah start keluar dekat tepi-tepi. Betul? Nampak? Dia start bubbling kat tepi-tepi. Itu maksudnya dia dah mula kering dan minyak dah mula keluar. Okey. Betul tak? Betul? Sambal ya. Okey, ini garam. Kalau nak rasa lebih sedap, kita masukkan sedikit garam dalam setiap peringkat. Maksudnya waktu kita tumis, kita masukkan sedikit garam. Okey. Lepas tu, bila kita dah rebus, kita masukkan lagi garam. Lepas tu at the end, bila dia dah siap masak, kalau perlukan garam, kita tambah lagi sikit garam. So ini akan memberikan rasa yang lebih kompleks. Wow! Wow. Rasa yang lebih kompleks pada hidangan kita. Tapi kan Anis, I pun ada tips tau. Saya tak tahulah tips ni Anis setuju ke tidak. Sebab dalam masakan I suka letak apa tahu? Apa? Sos tiram. Oh. Sos tiram Sri Nonan. Sedap tau. Oh, of course. kan? Of course, I pun suka. Ha. Dia lagi tambah apa ni orang cakap umami. Kan? Ya, betul. So sekarang ni kita nak masukkan serai. Serai. Dan telah dititik, kita nak masukkan Lengkuas. Lengkuas. Dah? Sorry, I punya memang galanggal je. Okey. Dia dikenali sebagai galanggal. Okey. Nak kopek sikit lagi, tambah sikit lagi. Okay. Alright. Ini nak bagi aroma yang lebih sedap. Jadi kita punya side yang ni, I letak kat sini. Tengok. Okey. Bau dia dah sedap. Tapi bila dah kering. You nampak tak dia dah kering tapi dia tak keluar minyak lagi. So jangan risau. Kita tambah je sikit lagi. Macam tu je. Sebab kita nak dia ditumis dengan betul-betul. Sedap kan bau dia? Lapak dah ni. Bau dia punya udang kering, ikan bilis tu tadi. Lepas tu dah masukkan lengkuas ni pula lagi lah. Kan? Naik bau dia. Okey. Nampak lepas tak? tu? Dia dah garing, dah cantik. Nampak tak? Dah nampak kan? Nampak? Elok. Color dia pun dah. Tadi color dia light. Sekarang ni color dia dah Gelap lebih sikit. gelap. Yes. So sekarang ni kita nak masukkan air. Dan kita kacaukan ya, puan-puan, tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak. Dia betul. I tahu the colour datang dari kunyit ni tadi, betul tak? Ya, kunyit, cili. Okey. Lepas tu, sekarang ni kita nak masukkan kita punya asam keping tadi. Okey. So, lagi sekali kalau tak confident. Okey, asam keping ni pun setiap asam keping rasa dia berbeza. Saiz dia berbeza, rasa dia berbeza. Ada yang lebih masam, ada yang tidak begitu masam. Jadi, always start dengan sedikit dahulu. Okey. Kalau resipi tu kata 3 keping, kita jangan terus campak 3 keping sebab mungkin kita unlucky dan kita punya ataupun lucky yang lebih masam kan. So, kita masukkan sikit dulu. So, I akan masukkan satu besar, satu kecil dulu. Okey. Kalau kita perlukan lagi, kita boleh tambah. Ataupun kalau nak adjust sikit-sikit je, boleh campurkan asam jawa. Itu tips lagi. Tips yang ke 1000. 1000. Okey. Banyak ni. Banyak Tips kan? dia, Pemurah tak? Pemurah kan sebab raya kan? Yes, Sis cuba. I tahu. Ini ialah santan. Ini adalah santan. Kita masukkan santan sebab dia dah mendidih. Okey, kalau kita gunakan santan segar, jangan lama-lama. Okey, masukkan dia sekejap sahaja sebab santan segar ambil masa beberapa minit sahaja sampai dia split ataupun sampai dia pecah minyak. Yang kita obviously tak nak lah. Okey, sebab lontong ni kan selalunya kita masak banyak-banyak kan. Kita masak big portion. So, kita akan panaskan banyak kali. Again and again and again. Jadi, lebih eloklah kalau kita guna santan kotak. Supaya dia tak pecah minyak lah. Kalau santan segar, kalau nak masak waktu tu, makan habiskan waktu tu, boleh guna santan segar. Okay? Kita ada ketam. Ketam, okey. Sebab I janjikan yang istimewa. Yes. Okay? So, dia dah mendidih, kita masukkan ketam. Honestly, I tak pernah makan kuah lontong ketam. Istimewa tak? Special kan? Khas untuk you. I Serius, gunakan istimewa. ketam bunga. Ketam bunga. Kalau nak make it normal pun boleh. Kalau nak buat dengan udang pun boleh. Terpulang lah. Tapi ini sedikit istimewa. Very istimewa. Okey, dia dah mendidih. Wow, bau dia.
Tapi sebelum I keluarkan ketam tu, kita naklah ketam ni ada rasa masin, manis kan. Walaupun isi dia dah memang manis, tapi kita kena season dia dulu ya. So masukkan sedikit lagi garam. Agak-agak lah ya? Ya. Okey. Oh mak, kau sayang aku tu boleh. Tak. Sorry. Okey, masukkan garam dan masukkan sedikit gula. Okey. Secukup rasa lah. Alright. Orang cakap. So, I tolong kacaukan. Ya, betul. Ni juga tips tau. Sebab yang I tahu, jangan biarkan je kita kena raja-raja. Ya, kacau, betul. tapi janganlah kacau kuat sangat kan hancur pula ketam tu, betul? Betul. Sedap tak? Sedap. You nak rasa tak? Nak. Tapi dia tak ada garam, tak cukup garam. Belum Kalau cukup terlebih garam nak kahwin. Kalau tak cukup garam, tak cukup garam, maybe nak kena pukul lah. kenapa? Kenapa you masak tak sedap? Kena pukul lah. No, tak mungkin Tidak, masak tambah, tak sedap. Terimalah kalau terlebih garam. Sikit lagi gula. Rasa pedas tu. You kuat makan pedas? Kuat. Sekejap kan? Okey, dia dah mendidih. Bau dia pun dah sedap. Ketam kita dah masak. So now, nak perhatikan api dulu. Okey. Kita nak bawa keluar ketam dia dulu. Sebab I tak supaya dia tak over masak Ya, sebab apa jadi bila ketam over masak? Dia kecut. Tak fresh lah kan. Jadi yelah dia ada ketam rasa tu over masak lah. Lepas tu dia akan kecut. Isi dia akan kecut. So kita tak nak. Nampak tak ini masih cantik. ada telur kat situ. So ketam ni pun tambah rasa manis pada kita punya lontong. So letaklah kat tepi dia dulu, okey. You chill here, okey. Okey. Lepas tu kuatkan balik api. Okey. So kita nak masukkan kita punya sayur-sayuran. Okey. So masukkan kita punya Lobak merah. Lobak start dulu sebab dia lebih lama. Okey, I ada lagi satu tips. Sebab selalunya kalau kita masak lontong ni, kita nak makan pagi raya, betul tak? Ataupun untuk sarapan lah selalunya kita makan lontong ni. Untuk tengah hari pun boleh. Tapi kalau kita nak siap, nak kata nak masak lepas subuh ke, nak masak the night before tu, jangan masukkan sayur-sayuran. Buat kuah dia je. And kalau kita masak dalam big batch, okay, jumlah yang besar, kita masukkan sedikit dulu sayur-sayuran. Sebab apa? Sebab kalau kita nak makan ni 3 kali lah dalam satu hari tu, kalau malam tu nak makan, mesti sayur-sayuran ni dah lembik. Ya, faham? Dia tak fresh kan? Sikit. Masukkan sikit. Lepas tu dah habis, kita tambah lagi. There's nothing wrong with tambah. Yang wrong is lunyai. Betul. Kita nak sihat, makan sayur jadi tak sihat. Betul. Jadi tak ada dapat khasiat. Betul. So kita masukkan. Ni sengkuang ya? Sengkuang. Right. Kita start dengan yang keras. Sayur-sayuran yang keras dulu. Kita punya kacang panjang. Nampak dah kuah lontong ni. Dan sebab dah masuk bahan-bahan wajib ni kan. Ya, betul. Kita masukkan And kita punya tempe. Tahu tak? Satu benda lagi I suka sebab I suka pasal kuah lontong ni apa tahu. Sebab the colour. Pandai kan orang Melayu dulu-dulu dia create makanan ni. Ada hijau, kuning, ada brown, ada yellow, orange kan? Betul. Good observation kan? Alright. So sebelum I masukkan sayur-sayuran yang lembut, kita punya pucuk lah, kita punya pobes dan kita punya spoon, I nak buat keluar dulu. Kita punya asam keping. Sebab dah cukup asam masam tu. Okay? Saya cakap kalau tak nanti dia akan jadi rasa masam. Sekarang ni dah sedap. Tapi bila hidang sat lagi, jadi masam. Betul tak? So buat keluarkan. So now, barulah kita masukkan kita punya kubis. Masukkan kita punya pucuk. Meriah kan? Ya, betul. Dan last kali kita punya suku. Suku ni dah rendam lah dalam air. Suku ni pun memang last kali baru masukkan. Sebab apa? Sebab dia dah lembut dah. Bukan. Salah lagi. Okey. Kok separuh markah. Sebab dia nama dia bergerak. Dia akan jadi kembang. Jadi last kita punya lontong ni tak berkuah. Kuah dia kering. So terus matikan api because kita tak nak matikan api. Masukkan macam 1 minit lepas tu matikan. Okey, so kita matikan api. Oh, sekejap je. Sekejap, lebih kurang 1 minit je sebab dia dah masak, kita tak nak dia kembang lama sangat. Masukkan balik ketam tadi.
siap lah. Kita Dah punya siap dah ni. Dah siap. boleh makan. Ya, dah boleh makan. Kita punya apa ni, ketupat ala nasi lemak Nona pun dah siap, dah sejuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, masa untuk makan lah Ya, ni. betul. Kita nak potong dia, lepas tu kita boleh hidangkan. I dah tak sabar dah ni nak rasa apa tau. Ketupat ala nasi lemak Nona tu. Betul. I pun sama, dah lapar dah. Okey, jom, let's go. Apa yang you nak I buat sekarang? Kita nak potong ketupat kita. Okey. Alright, dah siap dah. So sekarang ni kita nak makan je. Ya. Okey, saya bau dia. Sedap kan goreng. Macam bau nasi lemak, betul tak? Sebab nama dia nasi lemak kan? So kita nak potong. I saja je lah potong dia macam diamond kan? Lawa sikit. Lawa Cantik kan dia punya kan? tekstur dia? Kan? Cuba tengok. Cantik, padat, memang perfect. Lepas tu kita nak hidangkan macam tu je lah. Ini dah lapunya. Yes. So macam untuk serve dia kan, maaf saya yang untuk serve dia kan, satu ketul untuk satu hidangan lah selalunya. Lebih Okey. tak sama je tak? Ya, I tahu. I akan tambah ni. So, I dah boleh makan ni? Boleh. Ke kena bersabar? Tunggu sekejap. Boleh rasa dah. Boleh ya? Boleh rasa dah. Ya Allah. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah masa-masa inilah masa yang ditunggu-tunggu. Kan? Rasa nasi lemak tu bayangkan dulu. Kita rasa kita bayangkan dulu. I nak makan dulu dia punya ketupat ni dengan kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap Anis. Rasa lemak tu memang apa orang cakap, komplimen. Ya, betul. Bagi lagi sedap rasa lontong ni. Betul lah rasa. Rasa dia nasi makan lemak. ada Rasa tu nasi ni. lemak. Rasa Ah. rasa nasi lemak. Suka cakap. Kalau kita macam nak piknik ke apa kan, tak nak apa ni, foto tangan, makan nasi. Kan best makan tangan. Masak je lah macam ni, tapi dengan sambal, everything kan. Perfect. Pastinya Nona, pelengkap selera pilihan keluarga anda. Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya semua. Anis selamat Hari Raya. Minta maaf tau salah dan silap. Tak adalah, apalah salah silap. Jom kita makan dulu, makan lagi. Jom